Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad Rasulul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa Surau Ar-Raudhah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, khususnya tuan-tuan, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi pada malam ini Allah bagi peluang dan kesempatan kepada kita semua sama-sama kita hadir ke surau ini menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dan kemudian kita berpeluang untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada manfaatnya. Ada ilmu-ilmu baru yang kita pelajari untuk sama-sama kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita sentiasa berpandu dengan panduan syariat dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tuan-tuan sekalian, kita masih berada pada hari Tasyrik yang juga menjadi tuntutan dan sunnahnya kepada kita untuk memperbanyakkan amal soleh dan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memperbanyakkan takbir. Selain kita melakukan ibadat korban, mudah-mudahan ibadat korban yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan fiqh non-muslim, yang membicarakan tentang isu-isu yang melibatkan hubungan dan interaksi kita dengan golongan orang bukan Islam.
Kita masih pada bab yang membicarakan berkaitan dengan fiqh pemakanan, yang melibatkan soal makanan yang ada hubung kait dengan golongan non-Muslim ataupun orang bukan Islam. Dan malam ni kita nak bincang tentang suatu isu yang saya kira cukup sesuai dan bertepatan dengan kita menyambut Aidil Adha ini, iaitu berkaitan dengan pengagihan daging korban, ataupun bolehkah daging korban ini dimakan ataupun diberi kepada orang bukan Islam. Ini isunya. Mungkin sebelum ni pun pernah ditimbulkan. Jadi malam ni kita nak perincikan lagi berkaitan dengan pembahagian ataupun pengagihan daging korban ini kepada orang bukan Islam. Bukan nak suruh bagi, tapi kalau bagi macam mana? Apa hukum dia? Jadi kita sedia maklum tuan-tuan sekalian, ibadat korban yang kita lakukan ini bukanlah semata-mata sembelihan sahaja, tetapi sembelihan yang dengan niatnya tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadat korban adalah menyembelih haiwan ternakan, maknanya seperti unta, kerbau, lembu, kambing yang disembelih pada 10 Zulhijjah, yakni hari raya Aidil Adha, dan juga hari-hari tasyrik 11, 12 hinggalah kepada 13 Zulhijjah, sebagai ibadah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kepada Tuhanmu dan laksanakanlah korban, penyembelihan korban. Dan korban yang kita lakukan ini, tuan-tuan sekalian, adalah bertitik tolak daripada sejarah pengorbanan yang besar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, yang asalnya tuntutan adalah korban jiwa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengorbankan ataupun menyembelihkan anak yang dikasihinya, Nabi Ismail alaihi salam. Satu perintah yang kalau kita nak ukur dengan logik akal memang tak logik. Kita semua sedia maklum Nabi Ibrahim sekian lama menunggu nak anak, tak ada anak. Bila Allah bagi anak, tiba-tiba Allah minta untuk dikorbankan, disembelihkan pula anak itu. Tetapi itulah sikap sebagai seorang hamba Allah. Kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang kita sayang, termasuklah diri kita, apatah lagi anak-anak kita, dan juga apa sahaja yang kita sayang. Allah yang lebih utama kita letakkan dalam diri kita. Maka atas itu Nabi Ibrahim tidak teragak-agak. Walaupun sayang, memang sayang, lalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya Allah tukarkan
sembelihan yang diperintahkan untuk korbankan anaknya itu dengan ditukarkan dengan binatang, yang ditukarkan dengan kibas, dan bermula daripada sejarah itulah berlakunya ibadat korban. Bahkan daripada sebelum itu lagi, memang daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam lagi, memang dituntut untuk melakukan korban, dan dikatakan Nabi Ibrahim ni orang yang banyak melakukan korban. Boleh dikatakan setiap kali, setiap tahun dia akan menyembelih 100 ekor unta dan juga 100 ekor kibas. Sehingga kan Nabi Ibrahim pernah mengatakan, bahkan aku sanggup, lebih daripada ini pun aku sanggup atas nama berkorban kerana Allah. Kalau ditahdirkan aku ada anak sekalipun, kalau diperintah untuk korban, aku akan korbankan anakku. Akhirnya Allah kurniakan anak. Jadi Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan apa yang pernah disebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim tidak teragak-agak. Jadi bermula daripada itulah, tuan-tuan sekalian, kita melakukan ibadat korban sehinggalah kepada diteruskan syariat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan sekalian, korban ini ialah suatu ibadah. Bila sebut suatu ibadah, dia tak boleh buat ambil mudah macam tu je. Maknanya dia ada syarat-syarat dia. Dia ada rukun-rukun dia. Bagaimana nak pastikan korban yang kita lakukan ini benar-benar menepati tuntutan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah kalau kita nak bincang pasal tentang isu korban ni, tuan-tuan sekalian. Hari ini banyak orang ambil mudah tentang buat korban. Dia rasa dia dah bayar duit, okey, selesai korban dia. Dari sudut wakilnya, akadnya pun tak jelas. Begitu juga orang yang menerima untuk menguruskan korban, tidak mengambil akad wakalahnya. Dari sudut pembahagian daging korban juga lah sama. Kadang-kadang kita ambil mudah dalam perkara ini, sedangkan ianya merupakan suatu ibadah yang ada syarat-syaratnya. Begitulah juga dalam soal pengagihan daging korban ini. Bagaimana kalau kita dalam masyarakat kita, masyarakat di Malaysia ini, yang saya kira mungkin ini juga menjadi kefahaman ataupun yang difahamkan oleh tuan-tuan, kita tak dibenarkan ataupun tak boleh memberi daging korban itu kepada orang bukan Islam. Ini yang mungkin kita faham. Korban ni, tuan-tuan sekalian, ada 3 keadaan. Satunya dipanggil korban sunat. Yang keduanya dipanggil korban wajib. Korban wajib maksudnya kalau kita ada lembu ataupun binatang peliharaan, tiba-tiba kita kata pada binatang itu, aku nak jadikan binatang ini sebagai korban tu, maka dia sudah menjadi wajib. Ataupun juga kita bernazar, bernazar nak laksanakan korban. Bila bernazar yang asalnya hukum sebagai sunat muakkad sudah bertukar menjadi wajib. Jadi dia ada implikasi korban sunat dengan korban wajib dari sudut pembahagian daging, dan memakan daging itu ada bezanya dari sudut hukum. Tetapi walaupun kita faham bahawa selama ini kita faham barangkali daging korban tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam, tetapi kita kena ingat kadang-kadang kala kita hidup dalam masyarakat yang majmuk.
mungkin ada di kalangan kejiranan kita, di kalangan orang bukan Islam, mungkin ada di kalangan rakan-rakan kerja kita, rakan-rakan office kita dari kalangan orang bukan Islam. Dan kadang bila kita buat kenduri korban, bukan jiran yang sebelah rumah kita tak jemput oleh kerana dia bukan Islam. Jadi kadang timbul isu yang sebegitu. Jadi nampak sangatlah kita macam mengasingkan, tidak meraihkan jiran ataupun kawan kita. Tapi kita berpegang, kita buat kenduri ini korban, kau nak jemput dia apa? Nanti dia makan, masalah pula pada korban kita. Pertamanya, tuan-tuan sekalian, bila kita bicara tentang isu ini, kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Al-Quran sebut. Pertamanya dalam surah Al-Hajj ayat 36. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Yang bermaksud, dan unta tersebut kami jadikan ia bagi kamu sebagai sebahagian daripada syiar Allah. Bagi kamu semua padanya ada kebaikan, maka sebutlah nama Allah atasnya ketika menyembelihnya hal keadaan berdiri. Ini orang kata unta sembelih dalam keadaan berdiri, tak sama macam sembelih lembu, sembelih kerbau kan. Maka apabila wajib, maknanya habis nyawanya, maka makanlah daripadanya dan berilah makan akan orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi ayat ini membicarakan tentang pemberian ataupun bagaimana untuk kita nak memberi daging korban ataupun nak mengagihkan daging korban tersebut. Lepas tu daging korban, syarat dia untuk sah korban, kata para ulama, mesti ada diberi kepada fakir miskin, walaupun sedikit. Walaupun ada ulama membuat pembahagian tentang pengagihan daging korban, ada pandangan mengatakan kita boleh buat 3 bahagian. Ini kita bercakap soal korban sunat lah. 1 bahagian, 1/3 kita bagikan kepada fakir miskin. Fakir miskin bukan asnaf. Hari ini banyak orang dia sebut bagi pada asnaf. Asnaf tak semestinya fakir miskin. Fakir miskin termasuk golongan asnaf, tapi asnaf tak semestinya fakir miskin. Itu kita kena faham. Sebab asnaf ni banyak. Yang dituntut pengagihan daging korban ni pada fakir miskin. Mereka inilah yang maknanya tidak mampu untuk membeli makanan ataupun mendapat daging. Dalam arti kata, kita buat korban itu dari sudut matlamatnya untuk nak berkongsi rezeki. Berkongsi, mana mereka yang makan barangkali tak pernah makan daging kerana kesempitan, kesusahan hidup mereka, dengan ibadat korban yang kita lakukan ini, inilah peluang untuk kita bagikan pada mereka untuk merasa daging itu. Sebab itu kata para ulama, mesti, dan mesti diberi dalam keadaan daging mentah, bukan yang bermasak, walaupun sedikit.
Bagaimana disebut dalam kitab fiqh muktamad, walaupun seorang mesti diberi pada fakir miskin, daripada lembu korban ataupun daripada binatang korban yang kita korbankan. Sebab tu saya selalu duk pesan tuan sekalian, kadang-kadang ada setengah tempat bila dia buat korban terlalu banyak, tuan sekalian, daging korban ni dia campur. Bila dia campur sekali, kita bimbang bahagian yang diambil untuk dibagi kepada fakir miskin itu, takut-takut tak daripada lembu merangkumi semua lembu yang dilakukan untuk korban itu. Sebab itu seboleh yang mungkin kita asingkan lembu satu, ada bahagian yang kita ambil untuk dibagi fakir miskin. Yang begitu juga kalau peserta korban nak ambil daging sekalipun, dia mesti kena ambil daripada lembu yang dia wakilkan itu, yang dia niat korbankan itu. Sebab tu kita risau kalau digabungkan semua daging itu, takut-takut daging yang dia ambil itu bukan datangnya daripada lembu yang dia wakilkan itu. Ini kan setengah tempat dia kumpul macam tu, sembelih dah banyak kan, sembelih lapar-lapar potong, ambil lumbuh, lepas tu baru timbang untuk nak bagi. Itu kita risau. Patutnya kena asingkan lembu satu, lembu dua, lembu tiga, dan peserta korban itu dia ambil daging daripada lembu dia sendiri, lembu yang dia wakilkan itu. Kalau dia ambil daripada lembu orang lain, maknanya bukan dia ambil daging dia ambil, ialah mungkin orang tu pun dia sedekah juga kan, tapi makna dia ambil tu seolah-olah macam dia ambil sedekah orang lain, bukan dia ambil daripada bahagian lembu dia. Itu tak apalah soal tu. Satu lagi yang nak sedekah kepada fakir miskin, kita takut ada daripada lembu yang tidak diambil dagingnya untuk diberi, dan kan setiap lembu itu ada bahagian-bahagian korban orang tertentu. Jadi kena hati-hati dalam perkara ini. Kalau tidak ada pemberian kepada fakir miskin, kata para ulama, tidak sah korban itu. Walaupun sedikit, bahkan kena ganti, kena beli daging yang lain diberi kepada fakir miskin sebagai ganti. Itu. Jadi maknanya yang idealnya, kata para ulama, kita buat 3 bahagian. 1/3 bagi fakir miskin, 1/3 kita boleh bagi pada sebagai hadiah. Ada jiran-jiran, kawan, tak kira kaya miskin, tak kisah. Dan 1/3 kita sendiri makan. Kalau kena buat seko, ambil 1/3 nak makan, memang tak habis lah. Kalau 1 bahagian tu mungkinlah kot. 1 bahagian dapat daging berapa kilo? Kalau 1 bahagian ada 10 kilo, tak sampai dah. 8 kilo bahagi 3, 9 kilo, 3 kilo ambil, okey lah 3 kilo kan. Kita ambil untuk kita makan. Tapi kalau kita buat seko, nak ambil 1/3 untuk kita, itu banyak sangat, tak habis kan. Jadi sebab itu kata para ulama, ada yang juga berpandangan yang lebih baiknya lebih banyak kita sedekah. Dan sedekah ni lebih afdalnya dalam keadaan yang mentah. Tapi tak salah lah kalau kita nak masak untuk nak buat jamu makan, tapi yang afdalnya kita bagi dalam keadaan yang mentah. Itu dari sudut pembahagian. Begitu juga Al-Quran menyebut tentang pemberian kepada golongan fakir tanpa menyatakan agama mereka, sebagaimana disebut dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Surah Al-Hajj ayat 28.
kepada Allah agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang dimaklumi, yakni hari raya Korban dan hari Tasyrik, di atas apa yang Allah kurniakan akan mereka daripada haiwan ternakan, sama ada unta, lembu dan juga kambing. Maka makanlah daripadanya, dan sebahagiannya lagi berilah makan akan orang yang sengsara lagi fakir. Aku ada sebut fakir, bukan asnaf. Jadi kita kena, kadang-kadang hari ini ramai pergi bagi kat Mahat Tahfiz. Mahat Tahfiz asnaf, tak semestinya fakir. Anak yatim tak termasuk asnaf. Mahat Tahfiz tu orang yang menguruskan Mahat Tahfiz, itu asnaf, tapi bawah asnaf fi sabilillah. Tapi dia bukan fakir, kategori fakir miskin. Sebab tu jangan kita rasa kita bagi daging korban kita dah hantar kat tahfiz semua, selesai dah kot. No. Fakir miskin ni kena cari orang yang betul-betul susah. Bahkan dalam fiqh memperincikan beza antara fakir dan miskin. Fakir ni orang yang keperluan hidupnya, apa yang dia perolehi tidak melebihi, tidak mencapai separuh daripada keperluan hidupnya. Katakan satu hari dia perlu untuk belanja RM20, ataupun satu hari dia perlu untuk belanja RM50. Hari ni RM20 nak boleh makan apa lah. Katakan RM50 lah keperluan untuk hidup dia. Beras, lauk untuk anak-anak belanja, anak sekolah apa semua, sewa rumah dan semua, katakan RM50 satu hari. Tapi dia punya pendapatannya hanya RM20 ataupun RM25. Itu namanya fakir. Manakala orang miskin, dia juga tidak mencukupi keperluan hidup hariannya, tetapi pendapatannya melebihi daripada separuh daripada keperluan hidupnya. Katakan satu hari dia perlu RM50, tapi gaji dia ataupun pendapatan dia mungkin RM40. Jadi itu miskin. Jadi kena cari orang yang macam ni. Jangan pakai pergi lumuk kat tahfiz, pergi lumuk dekat atas nama asnaf, ibu tunggal. Ibu tunggal belum tentu fakir. Ada ibu tunggal jutawan. Oh, jangan anggap oleh kerana ibu tunggal dia ni asnaf, kita pun ada. Maknanya bukan kata tak ada ibu tunggal yang miskin, ada. Tapi kena define betul-betul. Maknanya dari kalangan orang fakir miskin. Sebab tu Al-Quran sebut al-faqir, al-ba'is al-faqir, makna orang sengsara lagi fakir. Inilah yang sepatutnya kita berikan. Tetapi dalam ayat ini para ulama mengatakan Allah tidak memperincikan bahawa disyaratkan orang fakir itu mesti hanya di kalangan orang Islam. Ini isunya. Sebab itu dalam soal pembahagian daging korban kepada orang bukan Islam, ataupun lebih-lebih lagi juga di kalangan orang susah, di kalangan orang bukan Islam, ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Antaranya dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang kita peganglah. Dalam mazhab Syafi'i menghukumkan haram memberikan daging korban itu kepada orang bukan Islam, sama ada korban sunat ataupun korban wajib. Kenapa? Kerana dalam mazhab Syafi'i berijtihad bahawa korban ini merupakan suatu ibadah taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajarlah
penerima daging korban itu juga adalah di kalangan orang Islam. Itu alasannya. Itu hujah dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan haram untuk memberi daging korban ini kepada orang bukan Islam. Termasuk bukan takat korban, termasuklah juga akikah. Apa-apa yang kita sembelih atas tujuan ibadah, maka tak boleh untuk diberi kepada orang bukan Islam. Kenapa? Kerana ia satu ibadah, takarrub kita kepada Allah, maka sewajarnya tidak ada orang bukan Islam dalam bahagian itu, bahagian ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeza dengan pandangan-pandangan dalam mazhab yang lain. Antaranya dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, mereka menghukumkan pemberian daging korban tidaklah haram untuk diberi kepada orang bukan Islam, cuma makruh. Tetapi mereka juga sepakat mengatakan kalau korban yang wajib, ya, haram untuk diberi kepada orang bukan Islam. Tapi kalau korban sunat, korban biasa, taklah dilarang sampai hukumnya haram. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi, tak boleh. Kalau banyak mana kita bagi, kita kena cari balik daging itu, ganti balik untuk sebagai syarat penerimaan ibadat korban kita. Tapi dalam mazhab Maliki tak, dia kata makruh sahaja. Tapi mereka juga berpandangan bahawa korban yang wajib juga dilarang ataupun haram untuk diberi kepada orang bukan Islam. Dan adapun dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hambali mengatakan bahawa harus untuk diberi korban, daging korban sunat diberi kepada orang bukan Islam. Mazhab Hambali tak ada masalah, bagilah. Mereka berhujah dalam Al-Quran sendiri pun tidak menyebut secara spesifik. Yang Allah sebut hanya beri kepada fakir miskin, yang utamanya, tanpa menyatakan mereka itu Islam ke atau bukan Islam. Jadi mazhab Hambali mengatakan harus daging korban sunat diberikan kepada orang bukan Islam, tetapi mereka juga berpandangan bagi korban yang wajib maka haram untuk diberi kepada orang bukan Islam. Jadi apa kesimpulan yang dapat kita ambil, tuan-tuan sekalian? Semua mazhab bersetuju ataupun bersepakat mengatakan korban yang wajib itu tidak boleh diberi kepada orang bukan Islam. Tetapi dalam soal korban yang sunat ada khilaf ataupun perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Syafi'i kata haram, Maliki kata makruh, Hambali kata harus. Jadi kalau kita rasa ada keperluan nak bagi, jiran susah tapi dia non Muslim, boleh kita bagi, kita niatlah kepada mazhab Hambali. Tapi itu korban sunatlah. Korban wajib tetap sepakat, semua mengatakan haram, tak boleh untuk kita berikan kepada orang bukan Islam. Dia berbeza, tuan-tuan sekalian, dengan perbahagian zakat. Pembahagian zakat ni, tuan-tuan sekalian, yang merupakan sedekah yang wajib, yang sudah disebut secara jelas asnaf-asnaf yang layak untuk menerima.
Dia bagi daging korban ni tak sama macam kita bagi zakat. Zakat Allah sebut secara jelas. Asnaf ada 8 golongan. Ini yang kita kata asnaf. Siapa yang layak untuk menerima zakat? Bagaimana Allah sebut dalam surah Taubah ayat yang ke-60 tentang asnaf. Allah kata innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Hatta begitu sekalipun, tuan-tuan sekalian, dalam bab zakat ni Allah sebut ada satu golongan asnaf yang Allah sebut wal mu'allafati qulubuhum. Ini ulama juga ada perbezaan. Maknanya mereka yang nak dijinakkan hati-hati mereka. Kita terjemah mu'allafati qulubuhum hari ini sebagai mu'allaf, maknanya orang yang dah masuk Islam. Ialah satu pandangan. Tapi ada juga di kalangan para ulama mengatakan wal mu'allafati qulubuhum ni juga boleh diberi kepada orang bukan Islam yang ada minat mereka kepada Islam, untuk nak menarik mereka kepada Islam. Maknanya orang yang hatta di kalangan orang yang susah, maknanya di kalangan orang bukan Islam, dengan sebab kita pergi ziarah, kita bagi bantuan kat dia, mungkin dia tertarik dengan agama Islam. Sebab itu dalam soal mu'allafati qulubuhum ni, tidak semestinya hanya orang bukan Islam yang dah memeluk agama Islam. Boleh diberi zakat kepada orang bukan Islam untuk kita jinakkan hati mereka supaya tertarik kepada Islam, dan itulah lebih membawa maksud wal mu'allafati qulubuhum. Kan, kalau dia bukan Islam dah masuk Islam, memang dia dah bersama dengan Islam. Kan? Tapi ialah kebajikan mereka pun kena jaga jugalah. Tapi ulama memanjangkan lagi wal mu'allafati qulubuhum ni, hatta yang belum masuk Islam lagi pun boleh untuk kita beri dengan tujuan untuk menjinakkan hati mereka. Begitulah juga bila diterjemahkan ar-riqab. Ar-riqab, memanglah kalau kita terjemah ar-riqab itu maknanya hamba. Kalau hari ini mana lagi nak cari hamba? Memang dah tak ada hamba. Sebab itu ulama memperluaskan terjemahan riqab ini bukan hanya sudut hamba dari sudut penghambaan, dari sudut maknanya manusia itu, tetapi juga orang yang kita kata apa, yang untuk nak membebaskan mereka daripada belenggu maksiat yang sedang mereka lakukan. Sebab itu bila dikatakan korban boleh diberi kepada golongan maknya, ramai orang kecoh, apa nak bagi kat maknya pula, geng-geng ni nak makan korban. Ini yang kita kata riqab. Tapi maksudnya mestilah di kalangan golongan-golongan LGBT itu, maknanya golongan maknyah itu yang sudah ada kesedaran untuk mengubah diri mereka, nak keluar daripada belenggu. Maknanya orang kata apa, kita kata apa, maknanya yang memerangkap mereka itu dalam situasi itu, maka mereka perlukan kepada sokongan.
Maka atas tujuan itulah di kalangan para ulama mengatakan bahawa boleh diberi pada golongan-golongan yang begini, orang yang terlibat dengan dadah, dia sedang dibelenggu dengan nadah dengan masalah dadah itu, maka dengan zakat kita boleh bimbing dia, kita boleh rawatan kepada dia agar dia terkeluar daripada belenggu itu, tapi dengan syarat dia sendiri ada kemahuan untuk keluar daripada belenggu itu. Ini memperluaskan terjemahan ar-riqab. Jadi begitulah juga wal mu'allafatu qulubuhum. Tetapi dalam bab korban ini hanya disebut khusus fakir, miskin, bukan asnaf. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, tuan-tuan sekalian, boleh bukan kita tak boleh nak bagi kepada asnaf. Hatta bukan asnaf pun kita boleh bagi. Tapi hak wajib tu, hak wajib sekurang-kurangnya kita kena bagi pada fakir miskin tu, mesti ada. Kalau dah kita bagi hak tu, hak lain tu tak ada masalah. Jangan takut kita silap faham. Kita dah bagi pada asnaf tu, kita kata sudah settle, selesai. Tidak. Dia korban ni lain. Dia tidak sama bagaimana yang disebut sebagai pembahagian dalam harta zakat yang Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas tentang asnafnya berkaitan dengan 8 golongan dalam pemberian zakat yang layak untuk menerima zakat itu. Jadi itu kena jelas. Jadi tuan-tuan sekalian, jelas menunjukkan kepada kita bahawa dalam bab pemberian kepada bukan Muslim ini ada pandangan-pandangan daripada kalangan para ulama yang lain yang mengatakan boleh, tak ada masalah sekiranya ianya korban sunat. Jadi kalaulah kita rasa ada keperluan, dan saya rasa ada keperluan kalau jiran kita buat kenduri daging korban, bukan jiran sebelah kita tak jemput, dia pula kita duduk rumah taman, kongsi bumbung, dinding sikit kita duduk makan, dia duduk tengok sebelah, jadi pada saya kewajaran sebab kita duduk dalam masyarakat bercampur, maka bolehlah kalau kita bagi sekalipun, dia makan sekalipun, kita niat, maknanya mengikut pandangan mazhab yang membolehkan. Tapi korban sunatlah, bukan korban yang wajib. Lepas tu korban wajib ni lebih baik bagi semualah, tak perlu dimasak kepada semua fakir miskin. Jadi itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang sempat kita bincang pada malam ni tentang pengagihan daging korban kepada non-Muslim. Kita dah masuk Isya, tuan-tuan sekalian. Saya rasa sekadar itu yang dapat Ustaz bincang pada malam ni. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita mengambil panduan apa yang telah kita bincang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya